Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Karikuan bin Nazri. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran ini terbahagi kepada 3 zaman. Yang pertama itu zaman Rasulullah SAW. Yang kedua zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga zaman Sayyidina Osman bin Affan. Pada zaman Rasulullah, terdapat 2 kaedah pengumpulan Al-Quran. Yang pertama adalah melalui hafazan, dan yang kedua melalui tulisan. Melalui hafazan, Nabi SAW menghafal semua wahyu dan ayat yang diterangkan kepada baginda. Kemudian, baginda akan membacakannya secara tartil kepada para sahabat. Dan kaedah penulisan pula, pada zaman Nabi SAW, penulisan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat dengan kadar yang diizinkan oleh Nabi, dengan cara-cara yang sesuai. Para sahabat ketika itu menulis Al-Quran pada pelepah tamar, kulit binatang, kepingan kayu, tulang belulang dan juga batu. Pada zaman Nabi, para sahabat tidak dibenarkan untuk menulis hadis kerana dikhawatiri bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, kemudian kita pergi kepada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman itu berlaku perang Yamamah yang telah pun meragut nyawa ramai para hufaz Al-Quran. Oleh itu, disebabkan keadaan itu, Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan. Cara-cara pengumpulannya pula melalui sumber-sumber yang telah pun tertulis dalam simpanan Rasulullah. Kepingan-kepingan yang tertulis ayat Al-Quran itu dicari, diperiksa dan didatangi oleh orang yang menghafal Al-Quran. Lalu dikumpulkan kesemuanya. Dan yang kedua adalah bersumberkan hafazan para sahabat sendiri. Dan seterusnya pada zaman Osman bin Affan. Pada zaman Osman bin Affan terdapat perbezaan bacaan ketika itu yang menyebabkan orang Islam berselisih faham, lalu menyalahkan orang lain, sehingga berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam disebabkan perbezaan ini. Dan pada waktu itu Abu Huzaifah tidak menyenangi keadaan ini dan mencadangkan kepada Sayyidina Osman agar menyelamatkan semua umat Islam agar pertelingkahan terhadap Al-Quran ini tidak merebak dengan lebih teruk. Lalu Sayyidina Osman pun memerintahkan sahabatnya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan juga Abdurrahman bin Al-Harith untuk salin semula 6 naskah Al-Quran yang disahkan bacaannya dan sebutannya diakui betul. Setelah siap, naskah asal itu dipulangkan kepada Hafsah dan naskah baru yang disalin dihantar ke Mekah, Madinah, Basrah, Syam dan Kufah untuk elakkan perselisihan dalam bacaan. Naskah asal yang dikenali dengan naskah asal itu dikenali dengan nama Mashaf Osman, seperti mana yang kita gunakan pada hari ini. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.